Okey, alhamdulillah selamat kembali kita dalam perbicaraan pembinaan insan dalam konsep kedaulatan watan ini, dan kita meraihkan rakan-rakan kita yang live bersama pada hari ini. Dan kita juga hari ini sekali lagi ucap jazakallah, terima kasih kepada Aki yang luang masa bersama Akar untuk menjelaskan satu konsep yang besar dan gagasan yang ada setengah orang baru, tapi rupanya ini adalah bahagian daripada sejarah dan khazanah alam Melayu Nusantara ini. Dan hari ini kita nak bicara, ataupun ketika ini kita nak bicara soal lebih menarik lagi tentang realiti hari ini. Kita tengok tentang kemelut politik yang berlaku hari ini yang amat menarik, krisis, polemik dan pelbagai lah. Kita tengok di media sosial macam mana pertembungan ini berlaku. Sengit tak sengitnya kan. Jadi kita tengok sampai satu ketika dulu rakyat ataupun masyarakat kita sendiri yang mempertahankan, keluar suara-suara mempertahankan institusi, raja-raja, kesultanan dan sebagainya. Ada yang faham bagaimana mereka menjalankan proses ataupun menegakkan perjuangan ini, dan ada setengahnya just emosi semata-mata. Jadi kat sini kita nak ambil masa dan ruang bagaimana sebenarnya kita nak letak kedaulatan raja-raja ataupun kedaulatan watan secara keseluruhan itu dalam struktur realiti politik hari ini di negara ini. Macam mana lagi? Soalan ni macam nak tanya pada Perdana Menteri ya. Jadi kita bukanlah nak meletakkan ya, tapi kita nak memahami sebenarnya keadaannya yang sedia ada itu bagaimana dalam struktur dan sistem pemerintahan yang ada di negara kita ini. Jadi bila kita bicara tentang kedaulatan watan, kita sebut yang lepas itu amanah, kemudian sampailah kepada terbentuknya Perlembagaan Persekutuan 1957 sehinggalah kepada sekarang ini. Jadi kita nak meneliti sistem yang ada itu bagaimana sebenarnya berbanding dengan persepsi yang berlaku dalam masyarakat. Ini kita bercakap soal realiti sekali ya. Jadi realiti masyarakat banyak yang belum memahami ataupun tidak faham tentang sistem, struktur dan sistem kenegaraan. Ramai yang menganggap sistem politik negara kita adalah sistem demokrasi. Ada pula yang mengatakan negara kita adalah sistem demokrasi berparlimen. Ada yang mengatakan negara kita adalah sistem monarki. Ada yang mengatakan sistem monarki demokrasi. Semuanya menurut persepsi masing-masing, dan jarang yang kita mendengar mereka yang dapat mengatakan bahawa sistem pemerintahan negara kita adalah berasaskan raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Itu jarang-jarang yang sebut secara penuh. Biasanya sebut demokrasi. Ini pengalaman kita berinteraksi baik dengan kalangan pelajar yang daripada Timur Tengah misalnya. Banyak yang timbul persepsi gitu. Bila disebut sistem kita sebenarnya raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen, soalan perkara itu baru dengar. Itu pun yang menyebut raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen, itu pun sebahagian mentafsirkan bukan dengan tafsiran yang sesuai dengan konteks negara kita, realiti pengamalan negara kita. Ada yang masih mentafsirkan menurut Westminster British. Jadi raja kita itu sama kondisinya macam kedudukan Queen of England ya. Sistem parlimen kita macam sama dengan sistem di British ya. Jadi ramai yang mentafsirkan begitu, masih menganggap begitu. Sedangkan bila kita melihat realiti yang ada di Malaysia ini, sebab itu kita merasakan perlu ada suatu usaha baru untuk menjelaskan balik realiti, struktur dan sistem yang ada,
yang kita melihat itu lebih tepat maknanya untuk diterjemahkan sebagai kedaulatan watan. Yang mana kedaulatan watan itu intinya ialah kedaulatan raja-raja, keluhuran perlembagaan dan sistem parlimen yang diatur dengan perlembagaan. Kalaupun nak sebut demokrasi di situ, tidaklah maknanya demokrasi itu sebiji macam demokrasi yang dilaksanakan, diamalkan di barat, bukan. Ya. Kerana demokrasi yang dipraktiskan di Malaysia itu hanyalah lebih kepada proses pemilihan, ya, melibatkan rakyat untuk memilih wakil-wakil rakyat ke dalam parlimen. Itu sahaja, ya, proses demokrasi yang dilibatkan. Jadi bukanlah total demokrasi seperti mana yang diamalkan di barat. Jadi pertama kita melihat struktur, maknanya kedudukan yang tertinggi dalam negara. Ramai yang generasi kalangan muda yang menganggap kedudukan tertinggi dalam negara itu Perdana Menteri. Minta maaflah Perdana Menteri, ya. Jadi dia tidak melihat posisi yang di-Pertuan Agong, Majlis Raja-Raja itu seperti mananya satu hal yang di samping saja. Bahkan yang lebih teruk lagi, ada yang menganggap kesian kerajaan Malaysia, Perdana Menteri dia terpaksa menggajikan pula, ya, raja-raja. Ada pemikiran begitu, sehingga menimbulkan persepsi negatif terhadap raja-raja. Sedangkan kalau kita melihat kedudukan struktur, ya, negara kita ini, yang tertinggi ketua negara. Siapa dia ketua negara? Yang di Pertuan Agong. Ketua negara adalah yang di Pertuan Agong. Itu termaktub dalam perlembagaan persekutuan, ya. Kalau kita lihat disebut dalam perkara 32, Kepala Utama Persekutuan Tanah Melayu, itu yang di Pertuan Agong. Kita melihat lagi dalam dipanggil, kita kata circle yang di Pertuan Agong, circle raja-raja, ya, yang di Pertuan Agong, yang di atas, kemudian di bawahnya Majlis Raja-Raja. Jadi yang melantik, ya, yang di Pertuan Agong adalah daripada Majlis Raja-Raja. Kemudian hal ehwal yang berlaku, ya, dalam Majlis Raja-Raja dengan yang di Pertuan Agong ini, sekiranya berlaku misalnya ada salah laku misalnya, itu dia ada mahkamah khas, ya, untuk membicarakan. Bermakna raja yang di Pertuan Agong pun sendiri dia bukan memiliki kuasa mutlak, ya, bukan bebas daripada undang-undang, bukan. Cuma dia ada kedudukannya yang ada proses pembicaraannya tersendiri. Itu sebagai kedudukan yang tertinggi, ya, yang disifatkan sebagai, kalau kita kata yang sebelumnya, siri kita yang lepas kita ada sebut, ya, pemilik, tuan tanah lah kalau kita katakan. Itu duduk pada raja-raja. Ya. Kemudian daripada ini Pertuan Agong yang menerima amanah. Ingat siri pertama kita, Cik Khalid, wallahi wa billahi wa tallahi, menerima amanah itu. Kemudian yang di Pertuan Agong, delegasi amanah tersebut kepada 3 komponen. Apa dia sekali? Komponen pertama, kehakiman, parlimen, eksekutif, legislatif. Jadi ada judiciary, kehakiman, ada eksekutif, takbiran, ada legislatif, perundangan. Itu diagihkan. Saya kira kalau kita nak sebut pengasingan kuasa, dia
dia macam kurang tepat. Hmm. Macam seolah maknanya pecah dah kuasa. Bukan. Dia bukan pecah asing dengan kuasa seperti di barat. Ini dia amanah yang di-Pertuan Agong, ya, dalam kaunsil raja-raja, dia mengagihkan delegate kuasa itu. Sebab tu kita melihat hal ini, struktur ini jelas dalam perlembagaan. Misalnya entiti utama dalam perundangan parliamentary itu. Siapa dia entiti utama? Yang di Pertuan Agong. Entiti utama dalam parlimen. Realiti dalam parlimen ini banyak yang kita tidak nampak. Ialah entiti utama dalam parlimen ialah yang di Pertuan Agong. Entiti kedua ialah Dewan Negara. Entiti ketiga Dewan Rakyat. Ini komponen parlimen. Perundangan ini komponennya. Eksekutif, ketua eksekutif. Siapa dia ketua eksekutif? Kalau kita tengok kuasa eksekutif persekutuan hendaklah terletak pada yang di Pertuan Agong. Itu perkara 39. Itu dalam struktur. Jadi nak menjelaskan agihan kuasa eksekutif itu kepada Perdana Menteri. Jadi yang menjalankan execution, ya, yang melaksanakan urus tadbir itu dipimpin oleh Perdana Menteri dengan Kabinet Menteri, ya, dan dijalankan oleh penjawat-penjawat awam, ya, kaki tangan kerajaan. Itu dalam komponen eksekutif tadbiran. Tetap juga ketua eksekutif utamanya itu ialah yang di Pertuan Agong. Sebab tu Perdana Menteri angkat sumpah dengan siapa? Yang di Pertuan Agong. Kalau menteri besar angkat sumpahnya dengan Sultan Negeri. Itu strukturnya. Kemudian kita melihat dalam kehakiman, yang melantik ketua hakim negara, ketua hakim Mahkamah Tinggi, itu siapa? Yang di Pertuan Agong juga. Itu nak menunjukkan di situ struktur, ya, kedudukan yang di Pertuan Agong. Dan kalau kita lihat lain lagi, yang di Pertuan Agong juga merupakan ketua bagi Angkatan Tentera. Lagi kuasa pengampunan, ya. Itu ada dalam perkara 42 tak silap, ya. Perlembagaan persekutuan itu ada kuasa pengampunan pada yang di Pertuan Agong. Jadi contoh ini menunjukkan bahawa struktur yang di Pertuan Agong, iaitu dengan majlis raja-raja itu jelas, ya. Jadi yang nampak sekarang ni, realiti yang nampak, ya, perkara itu seolah macam tak ada je, Hilang. macam hilang. Sedangkan ini yang kita perlu jelaskan, nampakkan pada masyarakat, khususnya generasi muda. Mereka hanya tertarik pada yang mana? Dalam parlimen, kita tengok tadi dalam parlimen, entiti utama yang di Pertuan Agong, Dewan Negara, Dewan Rakyat yang 222 orang. Wakil rakyat ini duduk bersidang baru ni kan, kecoh-kecoh sikit kan dalam ini yang lebih menjadi tarikan perhatian. Seolah-olah maknanya Dewan Rakyat inilah segala-galanya dalam negara kita. Seolah-olah begitu. Minta maaf lah ahli-ahli parlimen yang ada, wakil-wakil rakyat yang ada dalam kita bukan nak menceritakan, nak menggambarkan realiti struktur dalam negara kita. Supaya kalau begitu, maknanya bukanlah maknanya ini orang-orang ini yang utama dalam negara. Bukan. Mereka hanya komponen ketiga dalam parlimen. Adakah mereka itu berhak membuat segala undang-undang yang mereka mahu? Tidak boleh. Bukan boleh begitu prosesnya.
Dia proses, kalau ikut proses nak ubah undang-undang sekalipun, dibahaskan dalam Dewan Rakyat, diangkat ke Dewan Negara. Daripada Dewan Negara dah dipersetujui Dewan Negara, barulah minta perkenan yang di-Pertuan Agong. Itu proses untuk jadi undang-undang. Ini ada ni, kalau tengok dalam Google, dalam laman web kerajaan Malaysia tu ada tu proses tu. Ya, tak tahulah berapa orang yang baca. Jadi perkara itu sebenarnya jelas. Struktur dan sistem itu sudah jelas. Sebab itu kita melihat contoh baru-baru ni kan, sebelum COVID ada krisis dalam negara kita. Tapi negara kita dia tidak jadi celaru macam negara-negara di Afrika yang juga mengamalkan demokrasi. Dia tidak jadi begitu. Sebab apa? Ya, walaupun kerajaan bertukar, jatuh kerajaan, kerana ada sistem, ada struktur lain di atasnya. Ada struktur institusi raja-raja itu ada. Ada yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja di situ ada. Jadi menyebabkan perkara itu dapat dikendalikan dengan baik. Kita melihat ini suatu perkara yang perlu kita syukurilah di tanah Melayu kita ini. Mana Allah Ta'ala masih mengekalkan struktur tersebut, menyebabkan dia menjadi simbol keamanan. Dan begitu juga untuk dalam soal penjagaan agama. Sebab raja yang di-Pertuan Agong juga adalah ketua agama. Mana untuk menjaga kelestarian, sustenance, kedudukan agama Islam, kedudukan raja-raja, keistimewaan orang Melayu, kesejahteraan, keharmonian antara kaum. Ini memang tugas khas yang di-Pertuan Agong. Itu dah termaktub dalam perlembagaan. Sebab itu walaupun kita kata krisis politik, parti-parti politik berlaku, masyarakat sebetulnya dia hanya kesetiaannya itu adalah kepada raja-raja. Itu strukturnya Cik Khalid ya. Jadi kalau rakyat faham, maknanya pentingnya perkara ini dipahami supaya kita tidak terheret dengan perkara-perkara yang silap atau mudah dimanipulasi oleh agenda-agenda parti politik, ya, ataupun suatu agenda yang bercanggah atau tidak menepati dengan tuntutan dalam perlembagaan persekutuan itu. Dan lagi sebenarnya kalau kita kalau kita faham betul dengan struktur dan sistem yang ada, perkara itu sebenarnya sudah boleh generate, sudah boleh kita panggil menggerakkan suatu keadaan yang sangat baik kepada rakyat, kepada agama, kepada rakyat, kepada negara. Itu sudah cukup baik. Sekiranya balik kepada apa yang kita sebutnya lepas, sekiranya pihak, person, pribadi yang ada dalam struktur-struktur ini benar-benar berwibawa dan menjalankan amanah dengan baik. Dalam keadaan yang kita katakan walaupun kerangka itu sudah cantik, struktur sudah cantik, sistem sudah cantik, tapi belum sempurna, pelaksanaannya belum sempurna, kita sudah mendapat rasakan dia punya kesan baiknya. Keamanan itu sudah dapat dirasakan. Tidaklah berlaku macam huru-hara macam tempat lain. Itu kita sudah dapat rasa. Itu belum sempurna lagi. Cuba bayangkan kalau struktur sistem yang sudah baik itu diisi, dijalankan dengan sempurna. Itu akan menggerakkan satu keadaan yang lebih baik, lebih progresif lagi kepada rakyat dan negara. Boleh sekali ya? Satu perbicaraan dan penjelasan yang menarik dalam menjelaskan realiti hari ini, dan rupanya saya sendiri pun terhimbau dengan persepsi kefahaman kerangka yang jauh daripada makna asal, yang ataupun kita ni tengok tafsiran-tafsiran barat yang kita belajar. Jadi menyebabkan
apa yang berlaku hari ini seperti berlaku kepencangan. Walaupun kita berada dalam struktur yang sudah betul, tetapi kefahaman dan juga spirit untuk kita bawa tu masih kurang ataupun tidak ada. Itu sebab itu saya nak tarik perhatian Aki untuk bicara sikit, sebab sebelum ni saya duduk dengan Aki dan juga saya dengar Aki bicara tentang perkara perlembagaan lah. Kita masuk 181 tu Aki. Tentang, saya pun tak apa, tapi disebut tentang prerogatif, kuasa. Jadi ada setengah berpendapat raja-raja ini tertakluk kepada perlembagaan kuasa. Dia tak boleh sewenang-wenangnya, jadi merendahkan pandangan kita ataupun terhadap raja-raja ni. Sehingga ada yang kita tengok hari ni tindakan-tindakan yang di luar jangka lah, atau nakal-nakal yang buat menconteng gambar-gambar, ataupun seperti mereka ni telah hilang satu bentuk istilahnya pandangan yang murni terhadap kedaulatan yang kita sebut tadi tentang raja. Jadi kat sini saya nak tarik perhatian Aki untuk menjelaskan tentang perkara 181, iaitu tentang prerogatif raja-raja. Bagaimana kita nak melihat perlembagaan itu, kedudukan raja dalam perlembagaan itu. Apakah kuasa dia, di manakah bidang kuasa. Walaupun kita akan ada sesi nanti dengan pakar, tapi ingat kita sentuh sikit. Fahaman cara layman lah. Ya. Sekali. Kerana hal ini pakar perlembagaan itu boleh ulas lebih jelas lah. Cuma sesuai dengan kadar kepahaman kita sebagai rakyat yang sensitif dengan perkara ini, ya. Jadi soal perkara 181 tu bagi saya secara peribadi, ya, walaupun itu disebut sebagai prerogatif, hak istimewa raja-raja, kita kena melihat secara keseluruhan, ya. Kena membaca perkara-perkara yang lain dalam perlembagaan, dan bagaimanapun, ya, kerana kita sudah nampak jelas tadi struktur yang teratas, dan di situ walaupun struktur bukanlah bermakna kita katakan raja teratas, menteri di bawah, bukannya raja dia sewenang-wenang boleh menggunakan kemahuannya, kuasanya secara mutlak, tidak boleh. Walaupun dia ada keistimewaannya, ada bahagian-bahagian tertentu yang tidak boleh, maknanya menteri nak ganggu gugat. Itu ada bahagian-bahagian tertentu, keistimewaannya di situ. Itu menurut kita wajar, ada, ya. Tetapi bukanlah bermakna istimewa itu dia boleh melakukan segala sesuatu menurut kemahuan. Ini cantik sistem struktur yang ada dalam negara kita, kerana setiap entiti yang ada itu dia tidak bebas daripada perundangan. Dia tidak mutlak. Ya. Di situ berlakunya check and balance yang baik, semak dan imbang yang baik. Maknanya ada peruntukan raja-raja, misalnya perkara 40, ya, kena mendengar nasihat daripada Perdana Menteri dalam tindakannya. Jadi perkara itu dia akan menjadi, walaupun ada agihan kuasa, tetapi dia akan menjadi check and balance, semak dan imbang. Perdana Menteri pun tidak boleh, maknanya walaupun kedudukannya sebagai ketua dalam memimpin Jemaah Menteri, dia pun tidak boleh sewenang-wenangnya menggunakan kedudukannya. Begitu juga wakil rakyat, walaupun ada peruntukannya tersendiri dalam menggubal undang-undang, tetapi juga tidak mutlak. Setiap komponen ini kita melihat pengagihan itu cukup cantik, ya. Balance dia, semak dan imbang itu cukup cantik, ya, kerana dia saling melengkapi, ya, saling melengkapi. Kedudukan raja menjaga tonggak teras, ya. Tetapi ada perkara, ya, melibatkan pentadbiran yang dia tidak boleh mudah-mudah untuk campur tangan. Kita pun dalam pentadbiran kan, kalau contohlah kalau ayah, ya, kalau kita kiasan mudah lah, kalau ayah dalam
keluarga itu sebagai ketua mengurus takbir keluarganya, tiba-tiba atuknya nak campur tangan, ya. Tak seronok lah kan? Maknanya begitu juga dalam segala perkara nak campur tangan. Jadi pentadbiran itu tidak akan berjalan lancar juga. Jadi kita melihat masing-masing dia ada peruntukan masing-masing dalam perlembagaan, tetapi dia saling melengkapi. Ini yang unik. Ini sistem ini tidak ada pada negara lain sebenarnya. Ya. Uniknya walaupun dia menjalankan, ya ini kata strukturnya sistem khilafah, kerana nilai kemanusiaan yang ada lebih lagi di akhir zaman ini. Nak cari orang yang betul-betul sempurna, perfect, mana tak minat dunia, ya, itu sukar. Jadi dia perlu ada saling melengkapi. Ini cantik, ya. Raja dia perlu juga kepada sokongan peringkat menteri kehakiman, ya. Begitu juga komponen ini, dia tak boleh, maknanya peranan menteri misalnya nak campur tangan suka-suka hati dalam bahagian kehakiman, kan akan berlaku ketidakadilan di situ, ya, akan berlaku kepincangan, ya. Begitu juga kalau yang di Pertuan Agong misalnya nak campur tangan semua dalam soal kehakiman, pun akan berlaku kepincangan. Jadi struktur yang ada dengan sistem yang ada yang diulas, ya, atur dalam perkara-perkara dalam perlembagaan itu sudah cukup cantik untuk menjadi semak dan imbang, dan saya kira perkara ini menepati dengan siasat syariah, menepati juga dengan pola pemikiran masyarakat moden terhadap pemerintahan. Masing-masing orang nak keadilan, ya. Masyarakat manusia sekarang ini menolak sekiranya ada satu pihak yang above the law, ya, berada di atas kuasa. Itu ditolak oleh masyarakat. Jadi sistem yang ada, struktur dan sistem yang ada yang diterangkan dalam perlembagaan untuk negara kita ini, dia sudah cukup cantik untuk saling melengkapi. Sepatutnya begitu proses itu. Bukanlah maknanya seolah maknanya ini kita melihat seolah wakil rakyat di parlimen dia pula macam tuan negara. Tak boleh begitu, ya. Nak buat sewenang-wenangnya tak boleh. Dia kena faham, oh ini bahagian ini hal agama, ya, soal kedudukan agama Islam. Itu tak boleh sewenang-wenangnya nak dicabar di peringkat Dewan Rakyat ke misalnya. Itu dah ada peruntukan. Nampak struktur, ya. Syukur kita Syekh Khalid, alhamdulillah, ya. Kemah dah. Syukur kita berada di orang kata di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di sinilah tempat kita yang Allah telah anugerahkan. Rupanya dah tak perlu kita nak mencemar dan apalagi meruntuhkan sistem yang ada. Kita kan patutnya dah move on, maju ke hadapan untuk bagaimana untuk kita bina ataupun mengisi negara ini ataupun wilayah ini dengan lebih indah, lagi harmoni, lebih maju ke hadapan. Ini adalah satu perbicaraan yang terakhir, fasa lab terakhir lah kalau kita bincang dalam sesi perbicaraan santai ini tentang bagaimana untuk mengisi kedaulatan watan ini untuk membina sebuah negara ataupun wilayah yang lebih aman, harmoni dan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu. InsyaAllah.